Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama dengan saya, Cikgu Yazmin. Okey, apa khabar murid-murid? Semua sihat hari ini? Okey, cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat. Okey, baiklah. Untuk hari ini, kita akan belajar tajuk ayat dasar dan ayat tunggal. Okey, semua murid dah bersedia? Jom kita mulakan. Objektif pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan perbezaan ayat dasar dan ayat tunggal. Yang kedua, dapat memberikan 3 contoh ayat dasar dan ayat tunggal. Baiklah, jom kita tengok. Seperti tahu, ayat dasar dan ayat tunggal ni, dia membawa maksud yang lebih kurang, tetapi masih ada perbezaannya. Dan apa perbezaannya? Okey, kita tengok. Yang pertama, ayat tunggal. Ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, ia boleh terdiri daripada susunan biasa ataupun susunan songsang. Okey, ataupun kita cakap sebagai ayat aktif ataupun ayat pasif. Okey. Yang ketiga, ia boleh terdiri daripada ayat penyata, ayat aktif, ayat pasif, ayat tanya dan ayat perintah. Kita lihat ayat tunggal. Baiklah, yang pertama, ayat tunggal jenis ayat penyata. Okay, contohnya, Safiah, seorang murid yang rajin. Okay, ayat penyata di sini, dia menyatakan Safiah itu seorang murid yang rajin. Okay, manakala ayat aktif, Zamani memenangi pertandingan nyanyian itu. Okey, kita tahu ayat aktif sebab apa? Okey, sebab subjeknya iaitu Zamani berada di hadapan. Okey, manakala predikat ataupun huraian berada di bahagian belakang ayat. Okey, apakah predikat dalam ayat ni? Okey, kalau subjeknya Zamani, predikatnya adalah memenangi pertandingan nyanyian itu. Okey, yang ketiga, ayat pasif. Ayat pasif, contohnya, lagu itu dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza. Okey, kenapa ayat ini dikatakan ayat pasif? Okey, sebab subjeknya iaitu Siti Nurhaliza berada di belakang ayat. Okey, manakala predikatnya iaitu lagu itu dinyanyikan oleh, ia berada di hadapan ayat. Apabila subjek berada di belakang dan predikat berada di hadapan, ayat itu adalah ayat pasif. Okey. Yang seterusnya, kata tanya. Yang keempat, kata tanya. Contoh, siapakah nama kamu? Siapakah nama kamu? Kenapa dia adalah kata tanya? Sebab dia mempunyai kata tanya di hadapan ayatnya. Iaitu siapa? Yang seterusnya, ayat perintah. Contohnya, tolong tutup kipas itu. Tolong itu adalah salah satu kata perintah. Jadi, kalau ayat tunggal, dia boleh merangkumi kelima-lima jenis ayat ni. Jadi, ayat tunggal dia boleh merangkumi ayat penyata, ayat aktif, ayat pasif, ayat tanya dan ayat perintah. Okey, apa bezanya dengan ayat dasar? Kalau ayat dasar, kita kata ianya dikenali sebagai ayat inti ataupun ia juga menjadi asas pembentukan ayat terbitan. Baiklah, bila ayat terbitan maksudnya daripada kata dasar, kita boleh terbitkan lagi perkataan lain. Kita boleh huraikan lagi dalam lain. Contohnya, yang ini adalah
ciri-ciri kata dasar. Ada 5 ciri-cirinya. Okay, yang pertama, sama seperti ayat tunggal, ia mengandungi satu klausa, iaitu satu ayat dan satu predikat. Baiklah, yang kedua, dia ciri-cirinya adalah mengikut susunan biasa. Subjek mestilah mendahului predikat. Okey, maknanya ayat dasar mestilah ayat aktif. Dia tak boleh jadi ayat pasif. Okey, kerana dia nak subjek mendahului predikat. Okey, yang ketiga, ayat dasar boleh juga terdiri daripada ayat penyata. Okey, yang keempat, ayat aktif. Okey, macam yang saya kata tadi, ia tidak boleh jadi ayat pasif. Dia mesti ayat aktif. Subjek di hadapan, predikat di belakang. Okey, dan ianya berpotensi untuk diperluaskan lagi. Kita pola untuk ayat dasar. Okey, dia boleh ada terdiri daripada 4 pola. Okey, yang pertama kita tengok Fn plus Fn. Okey, maksudnya frasa nama tambah frasa nama. Okey, contoh ayatnya, Aminah adik saya. Aminah. Okey, sebagai contoh, Aminah. Aminah adik saya. Kita tengok, Aminah adalah frasa nama. Adik saya ialah frasa nama. Okey. Yang kedua, frasa nama bertemu dengan frasa kerja. Okay. Alia, contohnya, Alia suka memasak. Okay. Alia adalah frasa nama. Okay. Suka memasak. Okay. Memasak ialah frasa kerja. Okay. Pola yang ketiga, okay. Frasa nama campur dengan frasa adjektif. Okay. Ingat lagi tak adjektif tu apa? Okay, contoh ayatnya, Masri sangat bijak. Okay, Masri adalah frasa nama, sangat bijak. Okay, bijak adalah frasa adjektif ataupun sifat. Okay, yang terakhir, frasa nama berjumpa dengan frasa sendi. Okay, seperti cikgu ke Melaka semalam. Contoh. Frasa nama cikgu sendi adalah yang mana? Okey, ke adalah frasa sendi. Ini, okey, awak boleh buka buku teks muka surat 53. Okey, kita akan tengok contoh-contoh kata ayat dasar yang ada dalam buku teks itu. Okey, kita tengok petikan dia. Okey, tajuknya ialah Pakcik Isa penternak ayam. Okey, saya bacakan. Okey, saya nak awak semak bacaan. Okey, tengok sama-sama. Kita tengok sama-sama, okey. Pakcik Isa pesara. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Beliau ingin mengisi masa lapang di rumah. Beliau membela ayam. Beliau membuat reban. Okey. Kita tengok gambar kat sebelah tu. Okey, kita nampak ada Pakcik Isa. Okey, apa yang dia tengah pegang? Awak rasa apa yang dia tengah pegang tu? Okey, dia tengah pegang makanan ayam. Okey. Jadi kita tengok apa ayat yang pertama. Okey, kata dasarnya adalah Pakcik Isa penternak ayam. Kita tengok kat situ. Apa pola ayat yang diberikan kat situ? Pakcik Isa, kita tahu dia adalah frasa nama. Okay. Penternak ayam. Penternak ayam adalah frasa apa? Okay. Penternak ayam ialah frasa nama. Okay. Yang kedua, beliau memakai sarung tangan. Okay. Beliau, frasa nama. Okay. Memakai sarung tangan. Okay. Frasa apa? Okay. Frasa kerja. Okay. Memakai adalah kata kerja. Okay. Yang ketiga,
makanan ayam di dalam mangkuk. Okey, sama juga. Makanan ayam adalah frasa nama. Okey, di dalam mangkuk adalah frasa. Okey, di dalam mangkuk adalah frasa sendi. Okey, yang keempat. Ayam Pakcik Isa sangat lapar. Okay. Ayam Pakcik Isa adalah ayam Pakcik Isa adalah frasa nama. Okey, manakala lapar adalah apa? Lapar adalah frasa apa? Frasa frasa apa? Adalah frasa adjektif. Okey. Kita tengok yang bawah ni. Yang bawah ni kita cuba lengkapkan sama-sama. Okey, dalam gambar kita nampak ada seorang. Okey, makcik ni namanya Makcik Aminah. Okey, apa yang Makcik Aminah tengah buat tu dalam gambar tu? Okey, dia sedang menjual kuih muih. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ini apa Makcik Aminah? Okey, yang kedua. Makcik Aminah menyusun apa? Makcik Aminah apa? Pembeli apa? Okey. So, kita nak tengok nombor 1. Apa jawapan yang sesuai? Ini gerai Makcik Aminah. Makcik Aminah menyusun. Okay, kita nampak dia sedang menyusun apa? Okay, menyusun kuih muihnya. Yang ketiga, apa yang Makcik Aminah buat? Makcik Aminah menjual kuih muihnya. Okay, yang keempat, pembeli. Pembeli membeli jualannya atau pembeli membeli kuih muih jualannya. Okey. Sahaja untuk hari ini. Okey, jadi kita awak kena ingat kata dasar dan ayat dasar dan ayat tunggal. Okay, ia boleh jadi lebih kurang. Okay, tetapi masih ada perbezaannya. Okay, kalau kita tengok tadi, apa dia perbezaan kata dasar, ayat dasar dan ayat tunggal? Kalau ayat dasar, dia mestilah kata aktif kan. Okay, dia tidak boleh jadi kata pasif. Okay, dia tidak boleh jadi ayat pasif. Dan dia tidak boleh subjeknya berada di hadapan. Okay, dan dia mestilah ayat penyata dan boleh dikembangkan. Okay. Jadi, okay, untuk tugasan hari ini, saya nak awak buat latihan yang tadi kita bincangkan tu. Okay, dalam muka surat, dalam buku latihan, sama ada buku BM1 atau BM2. Okay, awak pilih salah satu. Okay. Baiklah. Saja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap awak boleh siapkan dan hantar tugasan selewat-lewatnya hari Jumaat ni. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.